Gugur kes rasuah, kelaziman baharu kerajaan tepuk atap. Baru sahaja rakyat tercari-cari kewajaran mahkamah melepaskan tanpa bebas Rizal Aziz pada Mei lalu daripada 5 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 248 juta US dollar ataupun 1.08 bilion ringgit. Tiba-tiba dikejutkan dengan pembebasan Tan Sri Musa Aman daripada semua 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berhubung kontrak konsensi balak di Sabah. Sedangkan dilaporkan pihak Timbalan Pendakwa Raya sebelum itu memohon untuk semua pertuduhan digugurkan dengan perintah DNNA iaitu Discharge Not Amounting to Acquittal, iaitu dilepaskan tanpa dibebaskan seperti kes Riza. Namun peguam bela memohon untuk perintah DAA iaitu Discharge and Acquitted, iaitu dilepaskan dan dibebaskan. Mahkamah pun membebaskan dan melepaskan Musa Aman. Peguam bela Francis Ng Aik Guan kata ia adalah adil dan tepat. Benarkah pembebasan Musa Aman adil dan tepat? Apa kata peguam negara dan apa kata pengamal undang-undang? Peguam negara Tan Sri Idrus Harun berkata pada 13 Mei 2020, Musa telah menghantar satu representasi kepada pihaknya meminta agar kes terhadapnya ditarik balik dan semua pertuduhan dibatalkan. Pada 5 Jun 2020 pula, pihak peguam negara menerima afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi oleh Musa dan telah diikrarkan oleh Tan Sri Abdul Ghani untuk menyokong permohonan Musa bagi membatalkan semua pertuduhan terhadapnya. Kata Idrus, mantan peguam negara mempertahankan keputusan Jabatan Peguam Negara pada 2012 untuk tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap Musa Aman memandangkan siasatan mendapati wang yang terlibat adalah sumbangan politik. Mantan peguam negara juga telah menyatakan bahawa keputusan tersebut dibuat secara kolektif oleh individu-individu peringkat atasan iaitu Datuk Seri Tun Abdul Majid Tun Hamzah, mantan Ketua Bahagian Pendakwaan, Tan Sri Abu Kasim Muhammad, mantan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Datuk Seri Mustafa Ali, mantan Pengarah Bahagian Siasatan SPRM, kata Idrus dalam kenyataan kepada media hari ini. Pelik bin ajaib. Peguam Muhammad Faiz Fazil mengingatkan bahawa Seksyen 3 Akta SPRM 2009 menafsirkan derma sebagai suapan. Mahkamah Persekutuan dalam kes bekas Menteri Besar Selangor Datuk Harun Idris memutuskan sumbangan untuk tabung UMNO Selangor sebagai rasuah. Oleh kerana pertuduhan terhadap Musa Aman belum diputuskan atas merit, maka adalah lebih adil dan wajar keputusan ini dirayu supaya pendakwaan boleh dikaji semula jika perlu dan sesuai, ujar Faiz dalam kenyataannya. Beliau menggesa peguam negara berpegang kepada keputusan asal yang telah dibuat kerana rayuan ini penting. Ekoran kesan DAA dari sudut undang-undang adalah beliau tidak lagi boleh didakwa atas kesalahan dan pertuduhan yang sama. Ia tidak seperti DNNA apabila seseorang yang didakwa walaupun dilepaskan oleh mahkamah boleh didakwa semula sekiranya perkembangan positif atau keterangan baharu dalam kes tersebut. Memandangkan pertuduhan yang dikenakan terhadap Musa Aman melibatkan jumlah wang yang besar sebanyak 50.1 juta US dollar dan ia merupakan satu kes kepentingan awam, maka adalah lebih adil dan wajar rayuan dibuat, tegasnya. Kata Faiz, rayuan ini dapat meletakkan kembali keyakinan umum terhadap integriti sistem keadilan negara. Adakah ini salah satu daripada kelaziman baharu yang harus dihadapi oleh rakyat di bawah pemerintahan kerajaan tebuk atap Perikatan Nasional? Rakyat menuntut keadilan dalam perbicaraan, bukan pembebasan sebelum perbicaraan.